Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak di luar sana. Sihat hari ini? Okey, kita teruskan dengan pelajaran kita hari ini. Kita masih lagi dalam bab yang terakhir, bab 15. Terpapar di situ pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Hari ini standard kandungan kita ialah perkembangan fetus manusia. Ya, cikgu ialah Cikgu Mazinah binti Muda dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris, Petra. Okey, ni standard kandungan kita yang kita nak belajar hari ni ya, perkembangan fetus manusia. Apakah standard pembelajaran kita hari ini? Cuba kita perhatikan. Okey, pertama ialah menghuraikan proses persenyawaan dan pembentukan zygot. Yang kedua ialah membuat urutan dan menerangkan perkembangan awal embrio, iaitu dari embrio 2 sel, morula, blastocista sehinggalah proses penempelan. Okey, seterusnya ialah menerangkan peranan hormon gonadotrofin chorion manusia atau HCG pada peringkat awal kehamilan. Dan yang keempat, berkomunikasi tentang peranan struktur plasenta dan juga tali pusat dalam perkembangan fetus. Dan seterusnya ialah mewajarkan keperluan sistem peredaran darah fetus dan sistem peredaran ibu yang berasingan. Banyak kan kita punya standard pembelajaran kita, ada 5 untuk hari ini. Bersedia anak-anak? Okey, ya. Terfikir kita selepas berlaku persenyawaan, ya, kita nak tengok ya bagaimana perkembangan fetus manusia boleh berlaku. Tengok rajah di situ. Dan kita kena gunakan balik konsep pembahagian sel, iaitu mitosis. Okey, cuba perhatikan di sini. Apakah yang dimaksudkan dengan proses persenyawaan? Anak-anak perhatikan ya. Sebelum berlaku persenyawaan. Okey, nampak tak? Ya. Untuk rajah yang pertama ini menunjukkan ya sperma mula bergerak ya sampai kepada apa dia? Ovum, bukan ovum lagi. Oosit sekunder. Ingatkan bila berlaku ovulasi iaitu pembebasan oosit sekunder. Siri yang lepas kita dah belajar mengenai ovulasi iaitu pembebasan oosit sekunder. Jadi sekarang sperma sudah sampai pada oosit sekunder. Dan oosit sekunder yang berhenti, yang dibebaskan, dia berhenti pada metafasa 2. Apabila ada sperma masuk, dia akan meneruskan metafasa kedua kepada anafasa 2 dan telofasa yang kedua. Nampak kan sekarang ekor sperma dah tertinggal di luar dan nukleus mula memasuki oosit sekunder. Dan bila ya oosit sekunder tadi dah melengkapkan meiosis 2, dia membentuk ovum. Jadi sekarang kita pastikan ada nukleus ya. Nukleus ovum ini haploid ya. Haploid dan nukleus sperma juga haploid. Jadi bila berlaku percantuman atau penyatuan nukleus ovum dengan nukleus sperma, inilah yang dinamakan proses persenyawaan. Ya. Apabila berlaku penyatuan nukleus sperma dan nukleus ovum, inilah yang akan membentuk zigot diploid. Dan zigot diploid ini ada dalam tiub fallopian. Ini semua kita dah belajar. Ya. Hanya satu sperma sahaja
yang berjaya, ya, perhatikan di sini, ya, nombor 2 tu, hanya satu sperma saja yang berjaya menembusi dinding oksid sekunder daripada berjuta-juta sperma. Okey, sebaik sahaja satu sperma berjaya menembusi oksid sekunder, perubahan akan berlaku pada membran. Akan berlaku perubahan kepada membran, ya. Oksid sekunder yang boleh menghalang kemasukan sperma yang lain. Anak-anak terfikir tak? Kalaulah sperma yang kedua ni boleh masuk, apa jadi? Gunakan konsep mitosis dan meiosis, di mana kalau nukleus ovum haploid, nukleus sperm satu, nukleus sperm haploid, dia membentuk zigot diploid 2N. Kalaulah satu lagi sperma masuk dengan N, bilangan kromosom haploid, apa jadi? Adakah akan terbentuk zigot yang 3N? Tak mungkin kan? Zigot triploid. Tak ada kan? Itu peranannya apabila, ya, apabila satu sperma yang berjaya masukkan nukleusnya, ya, masukkan nukleus ke dalam oksid sekunder tadi atau ovum tadi, maka terdapat membran, berlaku perubahan kepada membran yang menghalang untuk sperma yang lain masuk ke dalam ovum. Okey, faham anak-anak? Itulah yang dikatakan dengan proses persenyawaan. Okey, kita teruskan. Apabila berlaku proses persenyawaan, terbentuklah zigot. Okey, kita dah belajar yang ni kan? Berlaku proses pengovulan atau ovulasi, seterusnya berlakulah, ya, ovulasi, pengovulan, dan akan berlaku persenyawaan. Jadi kita akan mulakan, ya, perkembangan awal embrio bermula dari zigot. Ya, cuba anak-anak perhatikan untuk zigot diploid, dia nampak tak? Seterusnya akan membentuk sel yang mempunyai 2 sel. Maknanya zigot ini ovum tersenyawa 2N. Dia akan membahagi secara mitosis, membentuk 2 sel. Teruskan lagi mitosis. Ingat, mitosis satu sel akan bagi jadi 2 anak sel anak. Okey, sekarang dah jadi 4. Daripada 2, 4, lepas tu jadi 8. Dan kemudian membentuk satu kelompok sel, maknanya yang terdiri pada sel-sel yang sama. Inilah yang kita panggilkan sebagai morula. Okey, morula. Atau, ya, jugalah, ya, disebut sebagai bebola sel. Morula. Kemudian morula ini membahagi lagi, membentuk blastocista. Jadi kita perhatikan, ya, semasa pembahagian sel zigot tadi, embrio berkembang, ya, bergerak di sepanjang tiub fallopian. Bila sampai peringkat blastocista, dia dah sampai ke bahagian apa di sini? Iaitu uterus. Bila sampai di uterus, ya, blastocista ini akan menempel di endometrium. Okey, kita tengok apa yang berlaku seterusnya. Tapi sebelum itu, boleh tak, ya, anak-anak bezakan antara morula dengan blastocista? Ada beza tak dari segi strukturnya? Bagus, ya. Nampak kan? Kalau untuk blastocista, ya, dia mempunyai rongga yang berisi dengan cecair atau bendalir. Tetapi kalau morula, dia hanya terdiri daripada kumpulan sel yang sama, yang seperti mana yang Umi cakap tadi. Okey, ya, seterusnya kita tengok, ya, seterusnya sepanjang embrio bergerak di tiub fallopian itu adalah dibantu dengan kehadiran silia dan otot licin pada tiub fallopian. Di sini juga berlaku peristalsis.
iaitu pengecutan otot peristasis. Maknanya bukan peristasis berlaku di esophagus sahaja. Ingat kan? Okey. Cuba tengok. Dalam tempoh 10 hari selepas persenyawaan, blastocista tadi dah tiba kat uterus. Mula memasuki ke dalam endometrium, yang ini dinamakan proses penempelan. Ni penempelan tadi pun dah sebut dah tadi kan. Lepas tu peringkat ini, blastocista ini, dia akan membentuk unjuran seperti jari. Bolehlah kita panggil villus trophoblast pada permukaannya. Kita perhatikan di sini. Tu nampak yang warna merah tu. Yang ni, dia bentuk villus. Kemudian, villus ini akan terbenam atau bertanggam ke dalam endometrium dan membentuk satu hubungan yang rapat antara tisu embrio dengan endometrium, atau akan membentuk plasenta. Di sini cikgu tunjukkan. Katalah di sini jari cikgu ni, yang ini menunjukkan dinding endometrium. Dan ini blastocista tadi dia akan membentuk unjuran seperti jari. Jadi dia akan masuk terbenam ke dalam endometrium. Ini proses penempelan. Okey. Boleh Dan ini akan membentuk, kawasan ini akan membentuk plasenta. Okey, kita tengok nanti apa yang dimaksudkan dengan plasenta. Okey. Sebelumnya kita tengok kepada peranan plasenta, kita test sikit setakat mana kefahaman kita. Okey, berdasarkan rajah tadi yang ditunjukkan tadi menunjukkan peringkat perkembangan zygote hingga ke peringkat blastocista dan penempelan pada manusia. Okey, nyatakan bilangan kromosom pada struktur berikut, iaitu osit sekunder. Osit sekunder ni peringkat mana? Okey, betul, iaitu peringkat dia wujud ada sebelum berlaku proses persenyawaan. Kan hari ni kita nak belajar tajuk persenyawaan kan. Jadi maknanya osit sekunder ni bilangan kromosomnya ini untuk manusia ni, untuk manusia, maka bilangan kromosomnya ialah 23. Tapi morula kena ingat morula tadi ialah hasil daripada mitosis untuk zygote diploid, maka morula adalah diploid. 46 kromosom. Boleh ke jawab diploid? Betul juga, tapi lebih tepat ialah 46 kromosom sebab dinyatakan di sini ialah untuk manusia. Okey. Nyatakan dua peringkat utama dalam perkembangan zygote sebagai persediaan untuk penempelan. Ni mesti pantas jawab ni kan, iaitu morula dan blastocista. Okey. Boleh? Kita teruskan anak-anak ya. Sebelum plasenta kita kena tengok dulu ni. Apa yang dikatakan dengan hormon gonadotrophin chorion manusia? Apakah peranannya? Atau singkatannya HCG, Human Chorion Gonadotrophin. Okey. Cuba anak-anak perhatikan rajah yang pertama ini. Okey, di sini menunjukkan embrio mengalami penempelan. Jadi pada embrio ini terdapat membran membran yang melindungi embrio bersama-sama dengan tisu endometrium, ia akan membentuk plasenta. Okey, anak-anak boleh perhatikan di sini membentuk plasenta. Jadi ianya akan merembeskan di sini dia akan merembeskan HCG atau HCG atau gonadotrophin chorion hormon. Jadi hormon ini akan bertindak ke atas
akan berperanan di ovari, iaitu ia akan merangsangkan korpus luteum. Ingat tak? Ya, korpus luteum kan jasad kuning kan, warna kuning macam bunga tu. Ingat lagi tak siri yang lepas? Siri yang keempat ya, Umi ada ajar. Korpus luteum, maka apabila adanya hormon HCG ini, korpus luteum akan berterusan menghasilkan progesteron dan estrogen. Ya, di peringkat awal kehamilan ya, untuk memastikan endometrium kekal tebal ialah dengan adanya progesteron dan estrogen yang dirembeskan oleh korpus luteum. Korpus luteum akan berkembang tu pun dalam tempoh awal tu, antara ya 3 hingga dalam tempoh 3-4 bulan tu adalah rangsangan daripada hormon HCG. Dan kita boleh perhatikan ya, kepekatan HCG ini akan meningkat dan bertambah sekali ganda pada setiap 2 atau 3 hari di sepanjang 4 minggu pertama kehamilan, itu sebulan. Tapi bila mencecah ya 10 minggu, rembesan hormon ini mula berkurangan dan korpus luteum ini akan mula merosot ya. Bila merosot, kita faham ya, bila dia merosot, dia dah tak boleh nak berperanan untuk merembeskan progesteron dan estrogen. Jadi hormon progesteron dan estrogen akan berkurang, tetapi ya, hormon progesteron ini akan diambil alih pula, dirembeskan oleh plasenta ya, plasenta nah, yang sudah berkembang dengan baik pada ya tempoh pada kehamilan bulan keempat dan seterusnya ya, sehingga 9 bulan tu itu plasenta yang akan merembeskan hormon progesteron dan estrogen untuk mengekalkan endometrium dan menjamin proses kehamilan berjaya. Okey, faham? Okey, good, senyum tu faham lah ya. Kita teruskan. Okey, sampai ketika kita nak melihat apakah peranan plasenta. Kalau biasa mak kita panggil apa plasenta ni? Pernah tengok tak tu? Ya, nampak baby ya, bayi yang baru dilahirkan ya, masih ada apa? Tali pusat dan bersambung dengan, itulah plasenta yang dipanggil sebagai uri. Okey. Dan ya, kita tengok ya bagaimana binaan dia. Tu. Ni peringkatnya. Ni peringkat fetus ya. Yang tadi bayi sebab dah dilahirkan. Ni fetus ya, masih dalam kandungan ibu. Nampak kan plasenta tu clear sangat ni Dan ya, yang ini nampak ini ialah tali pusat. Nampak tak ada salur darah tu, warna merah, warna biru. Tu apa dia? Nanti dulu kita tengok dulu peranan plasenta. Menarik kan tajuk ni? Okey. Sekarang kita tengok yang tu ya, apa ni, rajah, apa ni, gambar kan. Kita tengok pula rajah dia macam mana. Okey, cuba perhatikan. Di mana plasenta? Di mana tali pusat? Itu plasenta yang dibesarkan. Tu plasenta ya, yang dibesarkan mengandungi ya, mengandungi tisu yang bahagian putih sini ya, tisu untuk embrio, dan di sini ialah tisu untuk ibu. Saya warnakan untuk ibu yang ini. Okey. Nampak kan dalam plasenta ada banyak salur darah. Okey, dan cuba tengok dalam tali pusat ada apa? Ni dalam tali pusat ada apa? Ya, kan kita nampak ada arteri tali pusat dan vena tali pusat. Okey, kita tengok dulu apa itu plasenta. Tapi rasanya anak-anak boleh ya bagi tahu ni ya, apa dia plasenta, sebab tadi pun ada dah ya, Cikgu Umi dah sebutkan pasal plasenta. Okey.
Plasenta ini terbentuk daripada tisu endometrium ibu. Yang cakap tadi, endometrium ibu kan. Yang ni ya, daripada blastocista yang terbenam tadi, villus tadi kan, villus trophoblast tadi, yang inilah yang kita panggil plasenta, iaitu dia terbina daripada tisu endometrium ibu dan tisu embrio. Okey. Seterusnya, ia terbentuk apabila embrio menempel sepenuhnya pada endometrium. Dan seterusnya, dia merupakan tapak. Ni yang penting ya. Tapak pertukaran bahan-bahan antara fetus dan ibu secara resapan. Ya, secara resapan. Jadi bila kita kata tapak pertukaran bahan apakah itu? Sudah pastilah ya, bahan itu merujuk kepada bahan keperluan untuk fetus. Bahan yang fetus perlu, yang dia ambil daripada ibu. Itu kita kena sayang ibu. Dan ya, bahan yang lain ialah bahan buangan daripada fetus. Maknanya kalau bahan buangan fetus, maknanya dari fetus kepada ibu. Dan yang keempat ya, sebagai organ endokrin sementara. Anak-anak tahu kan, kalau endokrin adalah kelenjar yang boleh merembeskan hormon, tapi ia bersifat sementara, yang boleh merembeskan progesteron dan estrogen. Bila sementara macam mana? Semasa proses kehamilan, daripada 4 bulan ke atas itu, okey, plasenta merembeskan hormon ini. Tetapi apabila berlaku kelahiran, ya, bayi dilahirkan, turut keluar ialah plasenta, maka tak adalah ya, masa tu estrogen dan progesteron pun berkurang. Okey, seterusnya. Boleh faham ya? Okey, kita tengok yang ini ya, untuk plasenta. Sekarang kita tengok tali pusat pula. Okey, tali pusat ya, kita boleh kita tengok pada rajah. Okey, kita boleh tengok ya, bahawa tali pusat ini adalah berupa seperti tiub, berupa tiub yang mengandungi vena tali pusat dan arteri tali pusat. Ya, nampak kan? Yang warna gelap ini ialah ya, vena tali pusat. Nampak arrow dalam dia tu? Arrow dia menghala. Kalau untuk vena tali pusat, ya, dia membawa darah ke, ya, membawa darah. Kita tengok apa kandungannya. Dan cuba perhatikan yang untuk arteri tali pusat, ya, kalau untuk vena tali pusat, ia akan mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dan juga nutrien. Ni boleh sebutkan nutrien apa? Okey, dari plasenta ke fetus. Boleh tak anak-anak agak ni apa ni nutrien ni? Kejap lagi dah. Okey, untuk arteri tali pusat mengangkut darah yang kaya dengan karbon dioksida dan juga bahan kumuh bernitrogen ya, dari fetus ke plasenta. Okey. Nampak kan? Kalau kita belajar untuk kita, kalau vein melainkan vena pulmonari akan bawa karbon dioksida kan? Tapi ini ya, dia bawa oksigen. Tu beza. Ya. Kalau arteri tali pusat, kalau arteri kita melainkan arteri pulmonari bawa oksigen, tapi yang ni bawa karbon dioksida. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey. Bagaimana dengan ya, kita nampak tadi ya, pada rajah tadi ada ya, salur darah fetus, ada salur darah ibu. Sekarang kita tengok hubungan antara sistem peredaran darah fetus dan sistem peredaran darah ibu. Sistem untuk peredaran darah fetus dan ibu ini dia tidak bercampur. Kerana dipisahkan oleh lapisan membran nipis. Kemudian ya, kenapa? Apa pentingnya peredaran darah ibu dengan fetus ini?
ya, tidak bercampur. Okey, satu, penting dia adalah untuk melindungi fetus daripada bahan kimia. Misalnya toksin dan bakteria yang boleh meresap masuk ke dalam darah fetus. Yang kedua, menghalang salur darah yang halus ya pada fetus pecah akibat tekanan darah ibu yang tinggi. Itu utamanya untuk ibu yang ada mengidap penyakit tekanan darah tinggi apabila dia hamil. Ya, salur darah untuk fetus sangat kecil lagi. Jadi kalaulah dia tu bercampur, nampaknya salur darah ya untuk fetus boleh pecah. Jadi tidak berlaku begitu ya. Sistem peredaran darah fetus dengan ibu terpisah, tidak bercampur. Okey. Kemudian satu lagi kenapa dia terasingnya sistem peredaran darah ibu dan fetus, kerana ini dapat menghalang pengaglutinan atau pergumpalan darah ya daripada berlaku dalam fetus ya, berlaku dalam fetus. Kerana akibat daripada kumpulan darah fetus yang berbeza dengan kumpulan darah ibu. Yang ni kena rujuk balik yang kita belajar dalam bab yang lepas ya, macam mana darah boleh berlaku aglutinasi ya, pengaglutinan. Okey ya. Okey ya. Membran nipis ya yang memisahkan ini tidak dapat menghalang resapan bahan seperti dadah, ubat, alkohol serta asap rokok yang diambil oleh ibu ataupun yang diambil oleh orang yang asap rokok daripada individu yang sentiasa berhampiran dengan yang di samping ibu, juga bahaya ya. Okey. Kemudian perkembangan fetus boleh terjejas apabila virus seperti HIV dan rubella memasuki plasenta dan masuk ke dalam sistem peredaran darah fetus. Ya, semua tahu kan, sebab virus ini dia adalah mikroorganisma yang paling kecil. Jadi ia boleh merentasi membran itu masuk ke dalam daripada daripada ibu, boleh memasuki ke dalam sistem peredaran darah fetus. Tu bahaya ya. Jadi apabila virus ini memasuki darah sistem peredaran darah fetus, boleh menyebabkan perkembangan fetus, terutamanya dalam tempoh awal kehamilan. Dia boleh menyebabkan kemungkinan ialah kecacatan kepada fetus, iaitu dia mengganggu masa peringkat pembezaan sel untuk membentuk organ-organ, untuk membentukkan struktur penting, misalnya jari menyebabkan jari itu bercantum, tidak terbelah macam kita ni. Itu salah satunya akibat daripada akibat daripada virus rubella memasuki, ataupun virus campak ataupun cacar air masuk ke dalam sistem peredaran darah fetus. Okey, faham anak-anak ya? Okey, kita teruskan dengan apa pula ni? Latihan pula, uji minda. Okey, boleh? Tengok masing-masing, tengok catatan masing-masing. Selalu mi pesan sila sentiasa bersedia bersedia dengan catatan untuk belajar bio. Bukan sekadar mendengar sahaja. Okey, rajah ini menunjukkan fetus manusia dalam uterus ibunya. Boleh kan? Boleh agak dah tu. Namakan struktur berlabel R dan S. Okey, R ialah placenta, S-nya tali pusat, umbilical cord. Kemudian terangkan komposisi darah yang mengalir melalui salur darah DS.
Okey. Terangkan, ya. Mesti ada. Lepas tu komposisi darah. Itu tugasan, ya, tugasan soalan ini komposisi darah yang mengalir melalui salur darah S. Salur darah DX. Maknanya, adakah kita kena sebut kedua-dua salur darah itu? Kan kita belajar tadi ada, ya, arteri tali pusat dengan vena tali pusat. Kena sebut tak dua-dua tu? Ya, bagus. Kita kena sebut dua-dua tu. Dan sebutkan apa kandungan atau komposisi dalam, ya, dalam darah di arteri tali pusat dan juga vena tali pusat. Okey. Vena tali pusat. Ya, sebut vena tali pusat membawa darah dari ibu kepada fetus. Nah, vena tali pusat maknanya itu arah, ya, arah, ya, pengaliran darah dari ibu kepada fetus. Dan ianya mengandungi darah yang kaya dengan kandungan nutrien, ya, misalnya glukosa, amino acid, boleh sebutkan, tak ada masalah, ya, oksigen, antibody dan hormon. Kemudian, ya, arteri tali pusat. Kenapa buat warna merah? Sebab kenapa ni? Biar nampak beza, ya. Kalau untuk arteri tali pusat membawa darah, arteri tali pusat membawa darah dari fetus kepada ibu untuk disingkirkan, ya. Arteri tali pusat mengandungi darah yang tinggi kandungan karbon dioksidanya dan mengandungi bahan kumuh bernitrogen. Itu hasil daripada yang dihasilkan oleh fetus tadi. Okey. Struktur R tadi diperlukan untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus. Terangkan penyataan itu. Tolong bagi tahu, tulis pada kertas, kalau jawab soalan di kertas, tulis R ni apa, supaya kita tidak tersilap. R tadi ialah plasenta. Macam mana dia boleh mengekalkan ketebalan? Kaitkanlah dengan hormon, ya, iaitu struktur R atau plasenta merembeskan hormon progesteron yang boleh merangsangkan pertambahan bilangan kapilari darah atau salur darah dalam dinding uterus. Dan, ya, terangkan, ya, kepentingan struktur R dalam pertahanan badan fetus. Jadi R ini, ya, membenarkan resapan antibody dari ibu. Ingat, ya, antibody dari ibu, sebab ni ada kaitan dengan pertahanan badan. Ini pun, ya, bab yang telah kita belajar. Itulah, ya, istimewanya biologi. Bab yang kita belajar tu dia saling berkait. Ya, tidak terasing. Antibody ini, ya, bertindak ke atas patogen. Patogen ni apa? Patogen ini ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit dan menghalang fetus daripada diserang penyakit. Ingat kan? Jadi fetus ni atau bila dia lahir, bayi ni dia akan memperolehi keimunan apa? Ingat lagi tak? Namai dah bertukar ni kan. Dapat keimunan pasif semula jadi. Ya, fetus atau bayi ini akan mendapat keimunan pasif semula jadi, iaitu dia mendapat antibody dari ibu, tapi dia tidak menghasilkan, limfositnya tidak menghasilkan antibody itu. Okey. Dah habis pelajaran kita ni kan? Habis dah pergi pada rumusan. Ya, cikgu atau Umi harapkan semua anak-anak di luar sana, ya, dah boleh, ya, mengikuti pelajaran, ya, tadi, dan boleh, ya, boleh menguraikan proses persenyawaan dan pembentukan zigot, membuat urutan dan menerangkan perkembangan awal embrio daripada 2 sel morula blastocista sehinggalah berlaku penempelan. Ya, anak-anak gunakan rajah untuk lebih faham. Okey, kemudian boleh menerangkan peranan hormon gonadotropin chorion manusia. Ya.
Dan boleh berkomunikasi tentang peranan struktur plasenta dan tali pusat dalam perkembangan fetus. Seterusnya, ya, menerangkan keperluan kenapa sistem peredaran darah fetus dengan ibu adalah berasingan. Okey, itu pelajaran kita hari ini. Yang terakhir, seperti biasa pesanan dari Umi, baca buku bio bukan seperti baca novel. Ya, baca buku bio, bila baca mesti ada catatan untuk, ya, mencatat segala yang kita belajar supaya kita lebih mudah faham dan ingat. Okey, itu saja, ya. Jadi, ya, cikgu doakan anak-anak semua, ya, mendapat bio A+ dan seterusnya berjaya dalam, ya, peperiksaan SPM nanti. Okey, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.